Menteri Perikatan Nasional diberi tempoh sebulan isytihar harta. Usaha pastikan kabinet berintegriti dan telus. Malaysia sekat kemasukan rakyat Itali, Iran dan Korea Selatan bagi bendung COVID-19. Negara terlibat catat kes tinggi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Atika Memenaim. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini mempengerusikan mesyuarat Kabinet pertama di Perdana Putra Putrajaya. Mesyuarat bermula jam 9.30 pagi itu dihadiri kesemua 31 jemaah menteri yang mengangkat sumpah jawatan semalam. Sebelum mesyuarat Kabinet itu bermula, Perdana Menteri menyertai sesi bergambar bersama jemaah menteri. Hadir sama Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Muhammad Zuki Ali dan Timbalan Ketua Setiausaha Kabinet Datuk Dr. Farizah Ahmad. Ini merupakan mesyuarat Kabinet pertama setelah Perikatan Nasional yang dipimpin Tan Sri Muhyiddin mengambil alih tampuk kepimpinan negara. Selain itu, Perdana Menteri turut mempengerusikan mesyuarat pertama dengan timbalan-timbalan menteri di Perdana Putra. Mesyuarat yang bermula pada pukul 2.45 petang itu dihadiri 37 timbalan menteri yang mengangkat sumpah jawatan semalam. Tan Sri Muhyiddin menerajui negara selepas mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-8 berikutan peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Baik, pada sidang media selepas mesyuarat Kabinet hari ini, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan bahawa kerajaan yang dibentuk hari ini adalah untuk semua rakyat. Kenyataan itu sekaligus menafikan dakwaan sesetengah pihak bahawa kerajaan baru tidak mewakili masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Jadi sebab itu saya telah pun menyatakan kepada ahli jemaah menteri, we will work for all Malaysian. Ya, itu penting bagi kita tegaskan. Kita akan berlaku adil kepada semua pihak dalam masyarakat kita. Siapa yang perlu mendapat bantuan, tak kira dia siapa pun, maka mereka akan diberikan bantuan dan pertolongan dan juga sokongan oleh pihak kerajaan. Jelas beliau, kerajaan hari ini mewakili semua kaum termasuk etnik di Sabah dan Sarawak. Baik, selaras pendirian dibuat sebelum ini dalam memastikan Kabinet benar-benar telus dan berintegriti, Perdana Menteri mengarahkan semua anggota Kabinet mengisytiharkan harta kepada SPRM. Mereka juga diminta menzahirkan dan menandatangani aku janji ikrar bebas rasuah. Borang pengisytiharan itu yang biasa disediakan akan diadakan dan kita akan minta supaya dalam tempoh sebulan semuanya akan dapat diserahkan pada pihak SPRM bagaimana yang telah pun dibuat pada masa yang lepas. Sebentar tadi saya telah pun mulakan Gandingan ahli Kabinet Perikatan Nasional daripada pelbagai latar belakang mampu melahirkan buah fikiran baru terutamanya dari segi pembentukan dasar kerajaan untuk rakyat. Ya, bagaimanapun penganalisis politik berpendapat, sebarang dasar yang memberi manfaat kepada rakyat perlu diteruskan sebagai kesinambungan pentadbiran selain menilai impak dasar terdahulu kepada golongan sasar. Saya fikir kerajaan baru sekarang patut meneruskan program-program atau rancangan-rancangan kerajaan yang baik kerajaan sebelumnya. Kerana tujuan kerajaan Pakatan Harapan dahulu melaksanakan polisi-polisi ini adalah untuk kebaikan rakyat. Saya fikir asas-asas tidak perlu diubah, boleh diteruskan mana-mana yang baik kerana setiap polisi itu memerlukan masa untuk diimplementasikan dan melihat kesannya kepada rakyat. Menurut Dr. Muhammad Syamsinur Abdul Aziz dari Universiti Malaya pula yakin Kabinet baharu dapat mengatasi cabaran dihadapi bagi memastikan rakyat dan negara terus mencapai kemajuan. Suatu Kabinet itu beroperasi secara collective responsibility. Maka untuk yang cabaran yang paling utama adalah
disebabkan pada kali ini kita melihat banyak parti-parti kecil ataupun gabungan parti-parti membentuk sebuah kerajaan yang baru. Maka yang cabaran utamanya adalah mencari titik temu bagaimana setiap daripada kumpulan parti ini memberikan demand dan support kepada Perdana Menteri khususnya. Jadi saya rasa setiap parti perlu berlapang dada dan berjiwa besar, barulah kita boleh move on dalam keadaan polemik politik yang sebelum ini. Antara perkara yang perlu diberi tumpuan kerajaan pada hari ini adalah meringankan beban suara hidup rakyat, menangani penularan wabak COVID-19 serta kelembapan ekonomi global. Penubuhan kabinet baru dari pelbagai parti politik dan juga etnik jelas menunjukkan kesungguhan Perdana Menteri mewujudkan sebuah kabinet yang seimbang bagi memenuhi aspirasi rakyat. Bahkan ia turut melibatkan pernyataan ahli kabinet yang terdiri dari pelbagai latar belakang berbeza, juga bersih dan berintegriti. Ia juga turut melibatkan ahli kabinet dari sektor korporat dan tidak berkepentingan politik sebagai langkah mewujudkan gabungan yang bekerjasama bagi merealisasikan hasrat menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju dan berdaya saing. Syamimi Saripan, RTM. Kerajaan Perikatan Nasional PN mengumumkan penubuhan Majlis Tindakan Ekonomi EAC bagi merangka pelan strategik berhadapan cabaran ekonomi ketika ini. EAC akan bermesyuarat pada setiap hari Isnin bermula 16 Mac ini, manakala hasil perbincangan EAC akan dibentang semasa mesyuarat Kabinet setiap Rabu. EAC akan dipengerusikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan dianggotai Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Menteri Kewangan, Menteri Ekonomi di Jabatan Perdana Menteri, Gabenor Bank Negara dan beberapa pakar ekonomi. Semua ahli jemaah menteri sedar situasi negara tidak baik, terutama dalam soal ekonomi yang meruncing, harga minyak yang jatuh ke paras $30 setong, turun 31%, tentunya akan membawa kesan tambahan kepada sumber dana kerajaan. Dibebankan lagi dengan masalah COVID-19 yang ini telah pun berlarut hampir beberapa minggu, yang impak kepada negara amat besar, terutamanya dalam soal ekonomi. Penubuhan EAC diumumkan selepas mesyuarat Kabinet pertama Perikatan Nasional di Putrajaya. Jelas Perdana Menteri, beliau sedia memotong gaji antara 5 hingga 10% bagi menjimatkan perbelanjaan kerajaan ketika berdepan situasi ekonomi tidak menentu ketika ini. Sementara itu, kerajaan akan menyemak semula pakej rangsangan ekonomi 2020 yang diumumkan sebelum ini bagi mengimbangi impak COVID-19 kepada ekonomi negara. Keputusan itu dibuat bagi membuat penilaian sama ada jumlah pakej bernilai RM20 bilion itu perlu ditambah atau tidak supaya golongan sasar mendapat manfaat sepenuhnya. Pakej rangsangan baharu akan diumumkan dalam tempoh 2 minggu lagi. Pakej memang telah dirancang oleh kerajaan terdahulu. Jadi yang penting sekarang ialah supaya kita meneliti balik adakah bidang-bidang lain yang boleh kita masuk, adakah cara-cara lain yang boleh kita menambah pakej. Mungkin pakej yang pertama kita jalan dulu dan lepas tu ada pakej rancangan yang kedua. Ini saya serah pada budi bicara Menteri Kewangan untuk teliti dan bawa pada kita lah, pada Kabinet nanti. Selain itu, kerajaan bersetuju melancarkan tabung COVID-19 dengan dana permulaan RM1 juta. Tabung berkenaan bertujuan membantu rakyat terjejas akibat tidak dapat bekerja kerana dikuarantin. Setiap kementerian dan jabatan akan mengemukakan cadangan mengenai perkara dan dasar pembangunan untuk manfaat segera rakyat dan pelabur. Langkah itu perlu kerana kerajaan hari ini terbentuk dalam keadaan luar biasa tanpa manifesto khusus, namun mengutamakan khidmat kepada semua rakyat. Jadi ini bila siap nanti kita akan maklumkan pada rakyat apa yang ada terkandung dalam kerajaan yang ada pada hari ini
mungkin kita akan sebutkan the New Deal for Malaysia, tawaran baru untuk rakyat Malaysia. Yang ini akan kita umumkan dalam tempoh yang seberapa segera selepas saja kita dapat kumpulkan apakah perkara-perkara yang akan kita berikan perhatian dan keutamaan baik dalam tempoh segera sekarang, mungkin dalam tempoh setahun ataupun sampai ke penggal ini tamat sebelum pilihan raya yang akan datang. Menerusi cadangan itu, rakyat serta pelabur asing akan mengetahui dasar Kerajaan Perikatan Nasional yang membuat tawaran baru lebih bermanfaat kepada semua pihak, khususnya rakyat. Ahli Parlimen Gombak Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan 9 lagi bekas ahli PKR kini sah menganggotai menjadi ahli Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Perkara itu disahkan Perdana Menteri selaku Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yes, in fact the application has been agreed upon by the Supreme Council of Bersatu when we had our meeting. And we said that Datuk Seri Azmin has come together with the rest, 10 of them, and the Supreme Council accepted their application to join us. Antara 9 lagi ahli parlimen yang menyertai Bersatu adalah ahli Parlimen Ampang Zuraida Kamarudin, ahli Parlimen Indra Mahkota Datuk Saifuddin Abdullah, ahli Parlimen Selangau Barubian dan ahli Parlimen Bandar Tun Razak Datuk Kamarudin Jaafar. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mengesahkan calon lain akan dilantik sebagai Timbalan Menteri Perpaduan Negara selepas Datuk Seri Tiong King Sing menolak tawaran jawatan berkenaan. Marilah bersama menghasilkan Plan Struktur Kuala Lumpur 2040 ke arah membentuk masa depan Kuala Lumpur. Kita rancang KL 2040, bandar untuk semua. Lebih kemeriahan dengan Enjoy. Macam-macam ada. Program-program hebat semasa dambaan ramai menanti untuk hiburan semua. Pelbagai cerita, drama-drama serantau, animasi dan sukan yang merentap adrenalin semua. Nak tahu lagi? Layari enjoy.com.my. Pastinya lebih enjoy. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada malam ini dimulakan dengan melihat corak carta angin di rantau negara kita. Pada ketika ini, secara amnya Malaysia menerima tiupan angin dari arah timur laut dengan kelajuan sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Selain itu juga dapat diperhatikan terdapat kawasan penumpuan angin melibatkan kawasan pedalaman negeri Kedah, Pahang, Perak, Negeri Sembilan, Selangor dan juga Melaka bagi semenanjung Malaysia, dan keadaan yang sama juga dapat diperhatikan di kawasan pedalaman negeri Sarawak. Kawasan penumpuan angin ini berpotensi untuk menerima kadar kelembapan yang tinggi disebabkan penumpuan angin tersebut, dan perkara ini dapat dilihat dengan lebih jelas lagi melalui paparan imej kemerada. Imej radar terkini menunjukkan di semenanjung Malaysia, hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku di kawasan pedalaman negeri Kedah, negeri Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Melaka, dan dijangkakan keadaan ini akan beransur reda menjelang lewat malam nanti. Bagi negeri Sabah, tiada hujan yang dicerap buat waktu ini, manakala di negeri Sarawak, hujan berserta ribut petir di 1-2 tempat kini sedang berlaku di bahagian utara dan juga pedalaman negeri Sarawak. Dijangkakan keadaan ini akan beransur reda menjelang awal pagi nanti. Seterusnya, untuk ikuti informasi cuaca yang terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau ikuti kami di Facebook, Instagram dan Twitter seperti yang tertera. Berikut adalah ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia untuk pagi esok. Saya Azira Samsudin. Assalamualaikum.
Bersua kembali. Berkuat kuasa Jumaat ini, Malaysia akan mengenakan sukatan perjalanan terhadap semua rakyat Itali, Iran dan Korea Selatan serta warga asing yang datang dari negara-negara tersebut yang mencatatkan kes positif tertinggi di luar China. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, kumpulan individu itu juga tidak dibenarkan transit di mana-mana pintu masuk negara. Manakala rakyat negara ini diminta menangguhkan perjalanan ke Itali, Iran dan Korea Selatan sekiranya tiada keperluan mendesak bagi mengelak jangkitan COVID-19. Untuk itu, jemaah menteri telah memutuskan untuk kita menyatakan bahawa sekatan perjalanan sepenuhnya ke atas semua rakyat Itali, Iran dan Republik Korea dan warga negara asing lain yang datang dari negara-negara ini daripada memasuki Malaysia atau transit di mana-mana pintu masuk. Datuk Seri Dr. Adham menyatakan demikian selepas mengadakan lawatan ke pusat kuarantin individu yang dibawa pulang dari Wuhan, China di Nilai Negeri Sembilan. Mengulas lanjut warga Malaysia, penduduk tetap dan pemegang pas jangka panjang yang tiba dari 3 negara itu akan dikenakan perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 selama 14 hari. Sementara itu, sekatan perjalanan ke atas 3 wilayah di China iaitu Hubei, Zhejiang dan Jiangsu serta Hokkaido, Jepun masih berkuat kuasa seperti diputuskan sebelum ini. Datuk Seri Dr. Adham turut memaklumkan sumbangan bantuan sebanyak RM100 sehari akan diberi kepada individu yang terkesan dengan COVID-19, terutamanya mereka yang tidak mempunyai pendapatan tetap atau tiada gaji sepanjang tempoh 14 hari proses pengawasan di rumah. Sumbangan tersebut diberi melalui kutipan tabung COVID-19 diuruskan Nadma. Pihak yang mahu menyumbang boleh berbuat demikian menerusi akaun bank makmalat seperti tertera. Baik, sementara itu sebanyak 20 kes baharu jangkitan COVID-19 dilaporkan setakat jam 12 tengah hari tadi. Dengan itu, jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 149 kes. Ya, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan daripada jumlah keseluruhan kumulatif kes, sebanyak 22 kes membabitkan patient under investigation PUI, manakala 124 kes adalah kontak rapat dan 1 kes dalam kalangan severe acute respiratory infection SARI dan 2 lagi kes daripada misi bantuan kemanusiaan. Sehingga kini 2 kes berada di unit rawatan rapi masing-masing di Hospital Sungai Buloh dan Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru dilaporkan stabil. Datuk Dr. Nur Hisham juga memaklumkan kes ke-78 telah pulih dan dibenarkan pulang, menjadikan jumlah pesakit yang telah sembuh dan discharge sebanyak 26 kes. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Negeri sedang menjalankan siasatan lanjut mengenai penglibatan lebih 5,000 orang rakyat Malaysia yang menghadiri perhimpunan tabligh di Masjid Seri Petaling, Selangor pada 27 Februari hingga 1 Mac lalu. Ia susulan International Health Regulation IHR Focal Point FP Brunei mengesahkan rakyatnya positif COVID-19 ketika menghadiri perhimpunan berkenaan. Saudara, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC meningkatkan langkah kawalan selepas seorang kaki tangannya disahkan positif COVID-19. MCMC telah dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan pada 10 Mac 2020 bahawa seorang kaki tangannya dijangkiti COVID-19. Kaki tangan tersebut sedang menerima rawatan di Hospital Sungai Buloh dan berada dalam keadaan stabil. MCMC sebelum ini telah mengarahkan beliau menjalani kuarantin 14 hari di rumah sejak 4 Mac 2020 setelah mendapati suami beliau mempunyai kontak dengan pesakit COVID-19. Pengesanan kontak terperinci juga dilaksanakan untuk mengenal pasti dan memaklumkan kontak rapat agar mereka menjalani prosedur kuarantin dan saringan kesihatan hari ini. Dalam pada itu, pihak pengurusan MCMC sedang berusaha memastikan tahap kesihatan dan persekitaran kondusif maksimum di semua premis di MCMC seperti penyediaan cecair pembasmi kuman di semua tingkat bangunan dan pemeriksaan wajib suhu badan di pintu masuk utama.
Dalam perkembangan sama, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP turut mengesahkan seorang ahli positif jangkitan COVID-19. Bagi mencegah penularan, KWSP melakukan pengesanan kontak rapat dan telah mengenal pasti kaki tangannya yang mungkin terdedah kepada pesakit terbabit. KWSP dalam satu kenyataan mengesahkan perkara tersebut yang berlaku di pejabat KWSP Kuala Lumpur, Jalan Raja Laut pada 27 Februari lalu dan disahkan positif pada 3 Mac 2020. KWSP telah menuntut pejabat tersebut sehingga 13 Mac 2020 untuk menjalankan proses disinfeksi ke atas ruang pejabat dan kawasan persekitaran. Pejabat KWSP ini akan beroperasi semula pada 16 Mac 2020. Sementara itu, kaunter-kaunter KWSP di lokasi lain akan beroperasi seperti biasa. Ahli digalakkan membuat transaksi secara dalam talian melalui aplikasi iAccount kecuali bagi urusan yang memerlukan kehadiran ke kaunter KWSP. Sementara itu, SIRIM Berhad turut mengaktifkan pelan langkah keselamatan selepas seorang pekerja di ibu pejabatnya disahkan positif COVID-19. SIRIM dalam satu kenyataan berkata kaki tangan yang terlibat bertugas di ibu pejabat di Shah Alam. Bagi tujuan pencegahan, SIRIM telah melaksanakan proses pembersihan di lokasi terlibat. Selain itu, pelawat juga disaring di pintu masuk dan SIRIM turut menyediakan cecair pembasmi kuman. Semua kontak rapat kepada pesakit telah dikenal pasti berdasarkan garis panduan Kementerian Kesihatan. Polis Diraja Malaysia memperkenal prosedur operasi standard SOP baharu kepada anggota dan pegawai bagi mengelak jangkitan COVID-19. SOP berkenaan ditambah baik bagi melindungi anggota pasukan yang bertugas di lapangan khususnya di pintu masuk negara. Selain itu, SOP berkenaan menekankan kepada aspek pencegahan, menerusi penjagaan kebersihan serta mengenal pasti gejala jangkitan dalam kalangan orang kena tahan OKT. Kelemahan-kelemahan yang ada sebelum ini bukan setakat pakai mask ataupun itu saja, ada lagi perkara-perkara yang boleh dibuat untuk nak mengurangkan risiko mereka dijangkiti ni tadi, ya. So kita ambil berat di Bukit Aman, kita ambil berat tentang ancaman ni. Buat masa ini, PDRM mengesahkan seorang anggota kini dikuarantin selepas menjadi kontak rapat kepada seorang pesakit yang positif COVID-19. Kementerian Luar akan bekerjasama dengan beberapa negara yang terjejas COVID-19 dalam usaha mengekang penularan wabak berkenaan. Menterinya Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata kerjasama itu termasuk mendapatkan pandangan beberapa pakar luar termasuk dari Emirat Arab Bersatu, China dan Singapura. Because this COVID-19 affects the whole world. And if we have strong relations with countries that are going through that situation, why not find and share best practices? So in fact, this is the one matter which I will raise with Minister Wang Yi from China. This is something that I will raise with Minister Vivian in Singapore. And I know UAE is at the front line in combating COVID-19 in the Middle East. So this is something that I would like to raise with Sheikh Abdullah later. Beliau berkata Wisma Putra akan mengemukakan hasil dapatan mengambil kira contoh dan praktis terbaik dari negara luar. Beliau bercakap pada sidang media selepas menyampaikan amanat kepada warga kerja Kementerian Luar di Wisma Putra Putrajaya. Ini merupakan hari pertama Datuk Seri Hishamuddin memasuki kementerian ini bagi menjalankan tugas. Turut hadir timbalannya Datuk Kamaruddin Jaafar dan Ketua Setiausaha Datuk Seri Muhammad Syahrul Ikram Yaakob. Hidup jadi lebih rancak dengan Pascabaya Hotlink Flex. Nikmati lebih banyak GB untuk YouTube dengan internet bulanan berkelajuan tinggi anda. Hanya RM1 untuk telefon pintar baharu dengan panggilan dan SMS tanpa had daripada RM30 sebulan. Hidup lebih rancak dan nikmati apa yang anda suka bila-bila masa. Pascabaya Hotlink Flex. Pascabaya yang lebih mudah. Bersua kembali, berita perdana kami teruskan dengan perbicaraan tuduhan penyelewengan dana SRC International Sdn Bhd berjumlah RM42 juta.
Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan 21 April sebagai tarikh akhir serahan hujahan bertulis kes itu selepas pihak pembelaan menutup kes mereka hari ini. Peguam Tan Sri Syafiq Abdullah yang mewakili Datuk Seri Najib sebelumnya memohon tempoh 2 bulan bagi menyediakan surahan bertulis. Ini kerana pasukan pembelaan yang sama turut terlibat dengan perbicaraan kes 1MDB yang masih berlangsung di peringkat pendakwaan. Hakim Muhammad Nazlan Ghazali menetapkan tempoh 6 minggu untuk serahan bertulis pada 21 April, manakala jawapan kepada hujahan bertulis perlu dikemukakan pada 5 Mei. Hakim menetapkan tarikh 12, 13 dan 18 Mei 2020 sebagai hari hujahan akhir pembelaan sebelum memutuskan sama ada bekas Perdana Menteri itu disabitkan kesalahan atau dibebaskan. Terdahulu, pihak pembelaan menamatkan soal balas mereka terhadap 3 saksi akhir iaitu bekas Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Zulkifli Ahmad dan 2 pegawai SPRM Kamarudin Madripin dan Rekjit Singh. Baik, ini pula perkembangan perbicaraan hari ke-13 kes rasuah melibatkan isteri bekas Perdana Menteri Datin Sri Rosmah Mansor. Saksi pendakwaan ke-12 bekas Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Datuk Sri Alias Ahmad memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa Datin Sri Rosmah Mansor ada meminta beliau mempercepatkan proses menandatangani kontrak projek solar hybrid di Sarawak. Menurut saksi, isteri bekas Perdana Menteri itu juga ada bertanya kepada beliau bilakah kontrak tersebut boleh ditandatangani kerana sekiranya kontrak tidak ditandatangani, bayaran progres tidak dapat dibuat. Beliau memberitahu Datin Sri Rosmah terdapat isu berkenaan insuran yang digunakan syarikat itu tidak diluluskan oleh Kementerian Kewangan. Menurut saksi itu lagi, Datin Sri Rosmah juga ada bertanya mengenai perkembangan bayaran pendahuluan kepada Jepark Holdings Sdn Bhd berkaitan projek solar hybrid bernilai 1.25 bilion ringgit. Ketika pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Farizul Hassan Bakri di hadapan Hakim Muhammad Zaini Mazlan, Datuk Sri Alias memberitahu Jepark Holdings Sdn Bhd tidak dapat menyiapkan draft dokumen kontrak untuk diteliti oleh KPM. Saksi juga berkata beliau mengambil serius pertanyaan Datin Sri Rosmah kerana pertanyaan tersebut datang daripada isteri Perdana Menteri dan telah meminta pegawai-pegawainya mencari penyelesaian terhadap isu bayaran pendahuluan kepada Jepark Holdings. Ketika pemeriksaan balas oleh Peguam Datuk Akberdin Abdul Kadir pula, Datuk Sri Alias diasak mengenai surat setuju terima SST untuk projek tersebut yang bercanggah dengan keputusan Kementerian Kewangan. Datuk Akberdin turut bertanya mengapa jawatan kuasa rundingan harga hanya ditubuhkan selepas SST untuk Jepark Holdings dikeluarkan. Jelas beliau, jawatan kuasa itu sepatutnya ditubuhkan sebelum surat itu dikeluarkan sebagaimana garis panduan Kementerian Kewangan. Saudara, berita perdana di saluran TV1 berakhir di sini. Bagi memberi laluan kepada siaran langsung perlawanan bola sepak Liga Super Malaysia, Perak menentang PJ City FC. Anda boleh terus mengikuti berita perdana melalui saluran berita di My Freeview 123. Bersua kembali. Polis Diraja Malaysia PDRM akan memberi kerjasama sepenuhnya kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membawa pihak menerima rasuah ke muka pengadilan. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur mengulas penahanan 12 pegawai bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Kontingen Pulau Pinang semalam. 11 daripadanya ditahan di sekitar Pulau Pinang, manakala seorang lagi ditahan di Kuala Lumpur menerusi satu operasi khas SPRM. Mereka ditahan kerana disyaki menerima rasuah untuk melindungi pemandu lori lebih muatan.
Saya amat mengalu-alukan tindakan pihak SPRM mengambil tindakan sekiranya SPRM mempunyai maklumat tentang salah laku anak buah saya yang terdapat segelintirnya yang masih lagi berdegil, masih degil, tidak mahu berubah budaya mengambil wang secara haram, wang rasuah ni. Seolah-olah tidak memberikan apa-apa kesan kepada psikologi mereka lah. Seolah-olah perbuatan itu tidak salah. Beliau menyatakan demikian selepas istiadat penganugerahan pingat jasa pahlawan negara kontingen Kelantan kepada 300 anggota dan pesara polis di Pasir Mas. Kesemua 12 pegawai polis dipercayai terlibat rasuah itu direman selama 7 hari berkuat kuasa hari ini hingga Selasa depan. Penolong pendaftar kanan Mahkamah Tinggi Georgetown, Nur Fadrina Zulkhairi, mengeluarkan perintah reman itu bagi membantu siasatan kes mengikut Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009. Kira-kira 10.40 pagi tadi, mereka dilihat tiba di perkarangan kompleks Mahkamah Tinggi Georgetown menaiki sebuah van sambil diiringi pegawai SPRM. Difahamkan salah seorang daripada 12 yang ditahan adalah pegawai kanan berpangkat Superintendent. Berusia antara 31 hingga 59 tahun, mereka disyaki terlibat dengan kegiatan meminta rasuah bagi kesalahan jalan raya dan lain-lain kesalahan di sekitar Pulau Pinang termasuk membocorkan maklumat operasi polis. Perbicaraan kes kematian anggota bomba Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim perlu diteruskan dan disegerakan. Harapan itu disuarakan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin yang menyifatkan perbicaraan kes tersebut oleh Peguam Negara sebelum ini disifatkan mengambil sedikit masa. Jelasnya tindakan susulan akan diambil dan pertemuan dengan Peguam Negara baharu akan diadakan dalam masa terdekat bagi membincangkan perkara itu. Kes Adib memang diteruskan dalam perbicaraan yang akan dalam mahkamah akan diteruskan, cuma I think ketika itu di bawah AG yang lama dia mengambil masa sedikit untuk memulakan sesi perbicaraan. So jadi saya harap yang ini kita boleh percepatkan lagi. New AG dah dilantik, jadi insya-Allah akan kita bawa kepada AG yang baru ya. Pada 6 Mac lalu, Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Idrus Harun dilantik sebagai Peguam Negara menggantikan kekosongan jawatan selepas pengunduran Tan Sri Tommy Thomas. Selepas 21 hari bertarung nyawa, Allahyarham Muhammad Adib meninggal dunia pada 17 Disember selepas dipercayai dipukul ketika kekecohan di tapak Kul Sri Mahamariaman Subang Jaya pada 27 November 2 tahun lalu. Saudara, semua lorong tag pengenalan frekuensi radio RFID Lebuh Raya Utara Selatan Plus dan Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 2 LPT2 akan beroperasi bermula 1 April. Selaras itu, Plus Malaysia Berhad Plus akan menawarkan kemudahan pembayaran RFID di 83 tol sistem tertutup. Menurut Pengarah Urusan Plus, Datuk Asman Ismail, syarikat konsesi Lebuh Raya itu telah melaksanakan operasi kutipan tol elektronik ETC sepenuhnya sejak 2017. Penggunaan teknologi RFID itu selaras dengan matlamat kerajaan memodenkan sistem pembayaran tol supaya lebih mudah kepada pengguna. Pengisian kredit RFID boleh dilakukan secara atas talian menggunakan telefon bimbit dan aplikasi Touch and Go e-wallet. Walaupun penggunaan RFID diperluaskan, transaksi menggunakan kad Touch and Go dan Smart Tag masih diterima di Plaza Tol untuk tahun ini. Saudara, Barisan Menteri baharu memulakan tugas hari ini selepas berlangsung mesyuarat Kabinet pertama yang dipengerusikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita saksikan rakaman beberapa menteri memulakan tugas di pejabat masing-masing. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah memulakan tugas di kementeriannya di Putrajaya hari ini dengan sesi mengimbas kad rakam waktu. Beliau tiba di Kompleks KKMM Putrajaya sekitar 12.54 tengah hari tadi diiringi Timbalan Menteri Datuk Zahidi Zainul Abidin dan Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Suryani Datuk Ahmad serta ketua-ketua jabatan dan agensi di bawah KKMM.
Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin secara rasmi memulakan tugas di KDN hari ini. Beliau tiba di Kompleks Kementerian Dalam Negeri Putrajaya bersama dua timbalannya, Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said dan Jonathan Yassin. Kerana kita akan bekerjasama dengan semua PSU, TKSU, semua pegawai yang ada di sini untuk memastikan segala apa yang perlu kita lakukan, wajib kita lakukan. Kerana kementerian ini adalah kementerian yang sepatutnya dapat menentukan segala masalah security yang ada dalam negara ini patut kita selesaikan dengan sebaik mungkin. Menteri Sumber Manusia pula, Datuk Seri M. Saravanan memulakan tugas di pejabatnya kira-kira pukul 1:30 hari tadi, turut mengiringi Timbalan Menteri Awang Hashim dan ketua-ketua Jabatan Kementerian Sumber Manusia. Kita perlu ada visi baru. Program-program yang sedia ada yang baik kita teruskan. Yang kurang baik kita menambah nilai. Tak payahlah Menteri datang cakap ada visi baru tu, tak perlu sebab every time we get a new minister with a new visi, there's no continuity. Okay. Kita kaji apa ada. Yang baik kita teruskan, yang kurang baik kita cuba menambah nilai. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Muhammad Harun juga antara menteri yang sempat kami rakamkan. Turut hadir timbalan menterinya, Datuk Hajah Siti Zailah Muhammad Yusof. Beliau yang tiba pukul 3 petang disambut oleh Ketua Setiausaha Kementerian, Datuk Junaidah Kamarudin bersama-sama barisan pengurusan tertinggi kementerian. Menteri Pendidikan Baharu, Datuk Dr. Razzie Jidin berazam untuk mencari kaedah terbaik meningkatkan kualiti pendidikan negara terutama untuk generasi masa hadapan. Kami di sini ingin melakukan yang terbaik. Kita sedar harapan ibu bapa cukup tinggi untuk melihat anak-anak mereka mendapat pendidikan yang terbaik, ya, untuk melihat generasi masa depan negara mempunyai kepakaran, mempunyai kebolehan dalam pelbagai aspek. Bukan sahaja pendidikan, ya, dari segi sahsiahnya, dari segi pemikirannya. Jadi itu antara harapan ibu bapa yang kita sedar, dan seperti mana saya nyatakan, berikan saya masa. Sebaik memulakan tugas hari ini, beliau mengadakan perjumpaan dengan pengurusan tertinggi kementeriannya. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI akan memberi cadangan penambahbaikan terhadap pakej rangsangan ekonomi PRE sedia ada. Jelas menterinya Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang bagi memastikan bantuan pakej itu lebih menyuruh dalam membantu semua industri terjejas. Jelasnya 3 sektor terjejas perlu diberi perhatian dalam pakej rangsangan ekonomi baharu. Kumpulan yang mengimport raw materials daripada negara China. Sudah tentulah dalam keadaan sekarang ini masalah pembekalan bahan mentah itu akan terganggu. Yang kedua, ada juga kumpulan pemain industri dalam negara yang mengekspor produk-produk mereka ke negara China seperti bahan-bahan chemical. Ini juga pastinya terkesan dengan situasi pada hari ini. Dan yang ketiga, kita lihat antara sektor yang terkesan adalah retailers. Datuk Seri Muhammad Azmin memulakan tugasnya hari ini dan mengadakan perjumpaan bersama kumpulan pengurusan tertinggi dan agensi di bawah MITI. Pelan pembangunan kampung baru perlu diteliti terlebih dahulu sebelum sebarang keputusan mengenainya dibuat. Menurut Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa, perkara pertama beliau perlu lakukan adalah mengenali kesemua wakil agensi kementerian dan mendengar taklimat-taklimat semasa berkaitan pembangunan di ibu negara. Ada banyak perkara yang kita nak laksanakan. Syarat kabinet yang pertama itu pun bukan main lagi panjangnya, kerana banyak perkara yang harus kita uruskan. Elok beri kita peluang sekejap, ya. Yang penting saya perlu dengar dulu. Saya nak kena dengar dulu taklimat daripada semua jabatan-jabatan. Kemudian kita cuba lakukan sesuatu. Kita cuba lakukan yang terbaik yang mampu kita lakukan. Okey.
Beliau menyatakan perkara itu sebelum memulakan sesi taklimat bersama semua agensi kementerian di Kementerian Wilayah Persekutuan Putrajaya. Terdahulu beliau bersama timbalannya, Datuk Seri Dr. Santara Kumar, mengetip kad perakam masa bagi memulakan tugas hari pertama sebagai Menteri dan Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan sambil diiringi Ketua Setiausaha Kementerian, Datuk Rosida Jaafar. Mahkamah di Netherlands menangguhkan perbicaraan kes tembak jatuh pesawat MH17 melibatkan 4 tertuduh sehingga 23 Mac ini. Penangguhan dibuat selepas pihak pendakwaan memohon supaya siasatan kes diteruskan lebih lanjut. Perbicaraan ke atas 4 tertuduh berlangsung di Kompleks Kehakiman Schiphol tanpa kehadiran tertuduh yang terdiri daripada 3 warga Rusia dan seorang dari Ukraine. Pesawat milik Malaysia Airlines MH17 ditembak jatuh pada 17 Julai 2014 di timur Ukraine ketika dalam perjalanan ke Kuala Lumpur dari Amsterdam. Serangan itu mengorbankan kesemua 298 orang. Turki umum kes pertama COVID-19 melibatkan seorang lelaki yang baru pulang dari Eropah. Menurut Menteri Kesihatan, kesemua kontak dengan pesakit telah dikuarantin dan menasihatkan rakyat mengambil langkah berjaga-jaga. Menteri Kesihatan Panama pula umum kes kematian pertama COVID-19 juga pertama di Amerika Tengah daripada 8 kes dilaporkan. Mangsa 64 tahun seorang pengetua sekolah adalah penghidap kencing manis dan pneumonia. Di China, tambahan 34 kes menjadikan keseluruhan 80,788 manakala jumlah kematian kini mencecah 3,158. Virus itu telah menjangkiti 119,419 orang dengan kematian 4,300 kes di seluruh dunia. Bekas timbalan Presiden Amerika Joe Biden menang dalam pemilihan Demokrat di Michigan menewaskan pesaing utama Senator Bernie Sanders. Biden turut menang di Missouri dan Mississippi pada pemilihan Selasa melibatkan 6 negeri. Selepas pemilihan di 20 negeri, Biden memperoleh 823 perwakilan manakala Sanders 663. Calon memerlukan 1,991 perwakilan untuk sah sebagai calon presiden pada pilihan raya hujung tahun ini. Ratusan penduduk berkumpul di Tokyo bertafakur selama 1 minit bagi memperingati tragedi gempa bumi dan tsunami 2011. Tragedi di timur Jepun itu membunuh kira-kira 20,000 penduduk. Program sama turut dianjurkan di luar Tokyo. Baik saudara, seterusnya kita ke segmen sukan bersama rakan penyampai Nazri Fahmi Khairuddin. Nazri, silakan. E-sport tidak akan diabaikan. FAM lancar projek pengadil profesional. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merikan meletakkan Sukan Olimpik Tokyo 2020 sebagai keutamanya buat masa ini. Beliau bertekad untuk merealisasikan impian rakyat negara ini untuk melihat Malaysia meraih emas pertama dirangkul pada tamasya dunia itu. Pada waktu ini saya melihat bahawa Tokyo 2020 untuk memperolehi emas pertama ni adalah sasaran dan target yang utama. I think let us not be too far. Kita lihat pada peringkat kata Tokyo 2020. Begitupun beliau masih perlu mendengar lebih banyak input daripada Majlis Sukan Negara MSN dengan mempengurusikan jawatankuasa pemandu Road to Tokyo bagi mendapatkan gambaran sebenar sasaran dan kemampuan kontingen negara. Katanya Malaysia dijangka menghantar 35 atlet ke tamasya 4 tahun sekali itu. Sehingga kini 12 atlet berjaya layak ke Olimpik Tokyo 2020 dengan terbaharu pelumba trek negara Muhammad Syafiq Daud Sharong. Datuk Seri Rizal ditemui dalam sidang media ketika hadir memulakan tugas hari pertama di Kementerian Belia dan Sukan KBS bersama timbalannya Senator Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal.
Sementara itu, Datuk Seri Rizal berjanji tidak akan mengabaikan sukan elektronik seperti mana yang telah diperkasakan oleh pimpinan terdahulu. Jelasnya tiada sebab untuk menghentikan e-sport memandangkan ia begitu popular di kalangan belia masa kini. Kalau kita nak kata dari segi soal gambling, the traditional sport pun ada gambling, kan? Jadi saya akan meneliti balik dan melihat what are the healthy aspect of the e-sport that can be promoted. Dan saya fikir kita tak boleh tutup and shut down completely apa yang menjadi citra dan hasrat anak-anak muda. I need to listen to the flavour, to the language of the young people. Sementara itu, Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin, merakamkan ucapan dan mengakui pelantikan Ahli Parlimen Kepala Batas Pulau Pinang, Datuk Seri Riza Marikan Naina Marikan sebagai Menteri Belia dan Sukan sesuatu yang positif bagi pembangunan sukan negara. Saya kira kerjasama ni walaupun ada pertukaran menteri, tetapi saya rasa FAM jelas untuk kita sama-sama menaikkan bola sepak sama ada NLDP atau pengadil bola sepak wanita, futsal, pasukan kebangsaan bersama dengan KBS, dan saya kira mana idea perkara yang baik kita kena teruskan. Dan mungkin Yang Berhormat Menteri ada idea dia lagi yang baru untuk dia lihat bola sepak ni untuk lebih maju lagi ke hadapan. Jadi kita mengalu-alukan di FAM tu memang senantiasa bekerjasama dengan pihak kementerian ataupun dengan pihak Yang Berhormat Menteri. Datuk Seri Riza Marikan dan Senator Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamar sebagai Timbalan Menteri Belia dan Sukan mengangkat sumpah memegang jawatan di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah di Istana Melawati Putrajaya. Kita balik ke saingan Liga Super 2020. Jaringan penalti Diego Luis Santo pada babak akhir perlawanan menyelamatkan maruah klub Johor Darul Ta'zim JDT daripada diikat pasukan tocor PDRM sekaligus menghidupkan peluang menekan pencabar terdekat Melaka United untuk takhta liga. Perlawanan berlangsung di Stadium Ceras menyaksikan JDT menguasai permainan seawal minit pertama dengan kerap melancarkan serangan berbahaya ke kubu PDRM. Namun kecemerlangan penjaga gol PDRM Si Tieng Kiat di hadapan hampir 2,500 penyokong kedua-dua pasukan berjaya menyelamatkan gawang pasukannya dari dibolosi. Pasukan yang terkenal dengan gelaran The Corps turut mendapat peluang menjadikan gol, namun ketumpulan penyudah menjadi penghalang anak buah Muhammad Ishak Kunju Muhammad memperoleh jaringan. Babak pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Bersambung babak kedua, JDT menggandakan asakan dan melakukan pertukaran dengan mengeluarkan Liridong Krasniki dan Akhir Rashid memasukkan Gonzalo Cabrera dan Syafiq Ahmad untuk mendapatkan gol. Namun, gol pasukan dari selatan tanah air itu hanya hadir pada minit ke-83 selepas pemain pertahanan Turkmenistan Shahrud Sonoyov tertampan bola di dalam kotak penalti. JDT kini memimpin liga dengan 9 mata, 3 mata di hadapan pasukan kedua Melaka yang akan turun pada perlawanan malam ini menentang Felda United FC di Jengka Pahang. Sementara itu, Ketua Jurulatih Johor Darul Ta'zim JDT, Benjamin Mora, mengakui pemainnya bermain di luar kemampuan dan turut memuji pasukan PDRM yang memaksa anak buahnya bekerja keras untuk memburu gol. PDRM is a very organized team. They are ordered, they shift very well, they press strong. And of course, if we maintain the possession, if we maintain the control of the ball in their pitch, it is normal that immediately they're going to look for the counter-attack. Sementara itu, meskipun tewas, Ketua Jurulatih PDRM Muhammad Ishak Kunju Muhammad tetap memuji persamaan anak buahnya, terutama barisan pertahanan, berjaya banyak mengekang asakan pasukan JDT dan memaksa pasukan itu menunggu hingga ke babak akhir perlawanan untuk memperoleh jaringan. They give whatever they have, they never hold back. So they give, I cannot ask more. In football, some mistakes happen, It doesn't matter, especially when in the ending of the match. Di saingan Liga Premier pula, pertembungan lokal derby di Kota Baru pula antara Kelantan dan Kelantan United FC KUFC berakhir
dengan kemenangan berpihak kepada Si Abang Kelantan 2-0. Disaksikan lebih 10,000 penonton, kedua-dua pasukan tim Red Warrior TRW ternyata berada di kelas tersendiri untuk memenangi pertarungan itu. Sebaik wisi permulaan, permainan ditiup pengadil tuan rumah Kelantan yang memburu kemenangan pertama Liga mengasak ke kubu lawan dengan rangkaian serangan diketuai penyerang import Lazarus Kiambi. Bagaimanapun, beberapa peluang terhidang gagal dimanfaatkan untuk menghasilkan jaringan pembukaan tuan rumah. Memasuki minit ke-34, penantian TRW untuk gol pertama terlerai apabila Lazarus bijak menggunakan kesempatan menyepak masuk bola selepas menerima hantaran Muhammad Daniel Ashraf Abdullah. Tersentak jaringan, KUFC bangkit mengatur serangan, memburu gol penyamaan namun gagal membuahkan hasil. Kelebihan 1 gol kekal milik TRW sehingga tamat babak pertama. Babak kedua berlangsung seimbang dengan banyak bola dikuasai KUFC. Di sebalik penguasaan pasukan pelawat, Kelantan lebih mencuri tumpuan apabila berjaya memperoleh gol kedua menerusi seorang lagi pemain import Felix Chidi Odili minit ke-83. Jaringan berpunca dari serangan balas yang dimulakan Lazarus bersama Nick Akif Syahiran Nikmat sekaligus membunuh sisa-sisa perjuangan KUFC untuk bangkit sekurang-kurangnya meraih satu mata. Persatuan Bola Sepak Malaysia FM hari ini mengumumkan pelancaran projek pengadil profesional yang dinamakan Malaysia Professional Referee System dengan 6 orang pengadil kebangsaan telah disenar pendek untuk menjadi perintis kepada projek berkenaan. Presiden FAM Datuk Haji Hamidin Muhammad Amin berkata MPRORS membawa misi yang cukup besar iaitu menjadikan pengadil dari Malaysia sebagai mercutanda pengadilan Asia. Kita perlu bergerak daripada sekarang untuk FM untuk mulakan professional referee itu. Jadi satu hari insya-Allah satu hari akan ada wujudnya professional official match yang apa mana ada satu badan yang lain macam MFL yang berlainan yang menguruskan professional referee itu. Jadi proses kita akan bermula pada Julai ini 2 bulan dan kita akan terus continue untuk memilih di masa akan datang kerana dia melibatkan keuangan. Jadi bukan saja mungkin kita tambah 2 lagi pada tahun depan kalau perkara ini menambah baik impak pada bola sepak kita, mungkin kita akan lebih. Sementara itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Pengadil FAM ACP Bersara Muhammad Dali menjelaskan bahawa 6 orang pengadil kebangsaan yang telah disenarai pendek itu sedang dipantau prestasi mereka pada setiap perlawanan Liga Malaysia yang dikendalikan sepanjang tempoh 4 bulan ini sehingga penghujung Jun 2020. 6 pengadil berkenaan adalah Muhammad Nazmi Nasaruddin, Tuan Muhammad Yasin, Tuan Muhammad Hanafiah, Zulkarnain Zakaria, Muhammad Faizuddin Ismail, Razlan Jofri Ali dan Muhammad Izzul Fikri Kamaruzaman. Majlis pengumuman pelancaran MPRORS itu telah berlangsung di Wisma FAM Kelana Jaya hari ini. Ia turut dihadiri oleh Timbalan Presiden FAM Datuk Wira Muhammad Yusof Mahadi, Setiausaha Agung FAM Stewart Ramalingam, Ahli Jawatankuasa Pengadil FAM C. Ravichandran dan Ketua Unit Pengadil FAM Haji Kasim Kadir Pacha. Sekian berita sukan, kembali semula bersama Andy dan juga Atika untuk hashtag. Satu video di Facebook mengenai kemalangan membabitkan sebuah motosikal dan kereta yang dipercayai berlaku di Lebuh Raya Persekutuan menghala ke Kuala Lumpur menarik perhatian netizen. Video menunjukkan motosikal yang ditunggang oleh penghantar makanan merempuh bahagian belakang kereta yang secara tiba-tiba mengambil susur keluar di bahagian kiri Lebuh Raya. Akibat rempuhan berkenaan, mangsa terpelanting dari motosikal yang ditunggang. Mangsa dikatakan patah bahu dan mengalami kecederaan dalaman, namun keadaannya dilaporkan stabil di hospital. Biasa, penjagaan dan pemakanan kucing itu juga tidak rumit dan sangat manja. Ketika kanak-kanak lain sedang leka bermain dan fokus terhadap pembelajaran, seorang kanak-kanak perempuan yang dikenali sebagai Anne Mary Roga, 11 tahun, terpaksa menjaga bapanya yang mempunyai masalah ketidakupayaan fizikal. Anna yang berasal dari Filipina menghabiskan masanya setiap hari menguruskan keperluan harian bapanya yang tidak boleh bergerak maupun bercakap. Menerusi dokumentari berdurasi 11 minit 46 saat, Anna menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap bapanya. Selain menemani, Anna akan menyuap makanan dan turut memandikan bapanya.
Peluang mengadakan persembahan di luar negara membolehkan kumpulan Bang Fiz memperkenalkan bahasa Melayu kepada penonton asing. Ya, menurut Bang Fiz, walaupun tidak memahami bahasa Melayu, penonton luar negara tetap menyambut baik setiap persembahan kerana menganggap kelainan bahasa satu perkara yang unik. Ya. Kami banyak kali main festival kat luar negara. Contohnya Hong Kong, Macau, Shanghai, UK, Australia. Dan benda yang paling best ialah bila kita orang main lagu Melayu kat sana. Sebab kita nak kenalkan bahasa kita juga kan. Dan bagi saya penerimaan okey. Walaupun mereka tak tahu bahasa kita, tapi bagi diorang nak benda yang lain sebenarnya tau. Orang kat luar ni. They want something different, diorang something yang unik. So bahasa kita berbeza. Dan bagi saya kalau ada peluang lagi, definitely kita akan pergi luar lagi dan promotekan lagu-lagu Melayu kita orang. Selain Bang Fiz, Salam Muzik dan Hujan saban tahun turut menerima undangan membuat persembahan di Eropah dan memanfaatkan peluang itu bagi memperkenalkan bahasa Melayu. Bahasa memang bukan satu pembahagi, penghalang. Dia sebenarnya muzik ni dia meluas, dia global. Ya, seni ni memang senang. Ada juga yang orang dia datang balik dekat kita, dia bagi tahu kan walaupun korang tak menyanyi bahasa dorang atau bahasa English, tapi dorang boleh tahu apa yang kita cuba sampaikan dari segi penyampaian muzik tu sendiri. Point of kita keluar negara tu ialah to break the barrier bahasa tu. Sebab orang yang open to new, apa pun muzik itu adalah macam kawan baru kita. Macam saya kat Jepun, orang tak tahu saya, orang tak tahu lagu, tak tahu bahasa pun, tapi kita boleh buat kawan melalui benda tu kan. Baik saudara, berita perdana edisi 11 Mac berakhir di sini. Terus setia bersama saluran berita RTM bagi mengikuti perkembangan berita sahih dan semasa. Terima kasih kerana bersama RTM, jenama diiktiraf paling dipercayai. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.